Yes! Akhirnya setelah saya berbulan-bulan bekerja, akhirnya saya dapat pergi bercuti ke Qatar nak tengok bola. Duit dah ada tapi saya nak pergi tukar dulu. Tukar duit ni kan ringgit Malaysia ke... Kalau tengok dekat sini Qatar. Okey, Qatar kat sini. Sekejap, Qatar pakai mata wang apa? Rial ke? Yen? Yen Jepun. Ke dirham? Tak tahulah. Aduh, tak apa. Kita tanya. Assalamualaikum. Hai. Apa ni? Alah, tak ada orang pula cuti. Aduh, nak tanya siapa ni? Itu cikgu saya tu. Dia mesti tahu. Dia mesti dapat badu saya ni. Nak tahu siapakah guru yang saya masakan itu? Jom tengok profil guru kali ini. Cikgu ni saya ada RM5,000. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? What's up everybody? Saya Akmal Nazri. Selamat datang ke Kelab dan Persatuan bersama dengan saya pakar mata wang asing iaitu Akmal Nazri. Yap, sebut saja pakar mata wang asing ni kan. Saya pasti murid-murid pun dah tahu dah kelab yang kita nak eksplorasi kali ini adalah kelab kewangan. Dan siapakah guru yang akan kongsikan mengenai kelab kewangan kita kali ini? Saya pasti anda pun dah lihat profilnya. Ini dia, Cikgu Hai Akmal. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Akmal sihat? Alhamdulillah sihat cikgu. Nama kita sama sebenarnya cikgu ya? Ya betul. Ya. Sebab tu hari ini saya mudahkan nama saya supaya kita tidak Akmal dan Akmal. Ya, nanti jadi Akmal kuasa Dua. Baik cikgu, saya nak tanya kan, saya kata saya nak pergi ke Qatar nak tengok bola. Sebenarnya mata wang Qatar tu apa cikgu? Okey, disebabkan hari ini kita akan belajar tentang mata wang dunia, mata wang Malaysia, Asia dan juga dunia. Jadi saya tak nak bagi tahu Akmal dulu, boleh? Sebab kita akan eksplorasi juga tentang mata wang ini sebentar saja lagi. Ni cikgu nak bagi kejutan lah ni. Ya, betul, kejutan. Ya, baik. Tapi cikgu, sejujurnya kan ini merupakan kali pertama saya mendengar ada kelab kewangan di sekolah-sekolah cikgu. Jadi sebenarnya apa fungsi kelab kewangan ini ditubuhkan di sekolah-sekolah cikgu? Okey, baiklah. Sebenarnya saya dah pun pernah kongsikan yang mana kelab kewangan ini ditubuhkan apabila mendapat permintaan ataupun mendapat permohonan daripada guru mata pelajaran yang perlu melalui surat secara bertulis kepada guru besar ataupun pentadbir sekolah. Jadi pentadbir boleh meluluskan penubuhan kelab tersebutlah di bawah Akta Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997. Jadi selepas kelab ini ditubuhkan dan jadi penyertaannya terbuka kepada murid tahap 2 di sekolah rendah iaitu murid tahun 4 sehingga tahun 6 dan untuk sekolah menengah pula dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 lah. Dan tujuan utama kelab kewangan ini ditubuhkan adalah untuk melestarikan pendidikan celik kewangan di sekolah sebenarnya. Itu dia, lebih baik kita dedahkan di usia yang awal. Betul cikgu kan? Betul. Tapi nak tanya jugalah, adakah di setiap sekolah di negara Malaysia kita ni ada kelab kewangan cikgu Okey, sebagaimana yang saya maklumkan sebentar tadi, kelab dan persatuan ini, contohnya seperti kelab kewangan sendirilah, kelab ditubuhkan apabila mendapat permintaan daripada mana-mana guru yang mengajar mana-mana mata pelajaran di sekolah. Jadi sekiranya kelab ini dimohon oleh seseorang guru untuk ditubuhkan, maka sekolah tersebut perlu menubuhkan kelab tersebut ataupun boleh menubuhkan kelab tersebut. Jadi kelab ini tidaklah diwajibkan untuk penubuhannya kepada semua sekolah. Cuma kelab ini adalah, bagi saya, pendapat peribadi saya, kelab ini merupakan salah satu kelab yang sangat baik untuk melestarikan pendidikan celik kewangan di sekolah. Okey, baik. Cikgu, kalau kita sebut mata wang, betul? Betul. Tapi saya pasti ramai murid-murid yang kurang faham sebenarnya maksud mata wang itu sendiri. Cikgu Okey, maksud mata wang ni sebenarnya adalah satu unit pertukaran ataupun pemindahan barangan ataupun perkhidmatan seperti duit shilling ataupun wang kertas lah bagi sesebuah negara sebenarnya. Contoh macam negara kita sendiri. Apa mata wang negara kita, Akmal? Ringgit Malaysia. Ya, ringgit Malaysia. Tapi Akmal, saya nak beritahu Akmal ringgit ni sebenarnya tidak digunakan hanya di negara kita Malaysia sebenarnya. Ada juga negara-negara lain yang menggunakan ringgit sebagai mata wangnya. Antaranya? Sekejap lagi kita explore. Kejap lagi. Okey, kalau cikgu nak berahsia, kita berehatlah cikgu. Okey. Maksudnya ada juga negara-negara lain menggunakan ringgit itu sendiri sebagai mata wang mereka. Seperti kita, ringgit Malaysia melambangkan bahawa ringgit itu digunakan di Malaysia. Betul. Jadi negara-negara lain yang menggunakan ringgit ini adalah negara yang menggunakan nama negaranya di belakang ringgit itu. Tapi bagaimana fungsi mata wang itu
itu sendiri, Cikgu Okey, AA? fungsi mata wang macam sebagaimana yang saya nyatakan sebentar tadi, mata wang ini digunakan sebagai salah satu unit pertukaran sebenarnya, iaitu juga boleh menjadi satu unit simpanan dalam nilai dan juga melalui satu nilai standard sebenarnya. Maknanya setiap mata wang yang ada di dunia ini, yang wujud di dunia ini, yang diguna pakai di negara-negara yang terdapat di dunia ini mempunyai satu nilai yang standard. Cuma nilainya takkan samalah antara satu negara dengan negara yang lain. Betul. Okey, tapi cikgu, saya nak buat satu pengakuan lah cikgu kan. Walaupun saya ni IQ agak kurang, tetapi EQ saya sangat tinggi sebab mungkin dari segi penerangan mungkin saya macam apa yang cikgu cuba maksudkan, tetapi kalau ada aktiviti cikgu, saya lebih faham cikgu. Jadi katanya cikgu juga ada aktiviti untuk kami semua, betul ke? Betul. Dan untuk tujuan aktiviti tersebut Akmal, sebabnya hari ini saya bawa bersama dengan saya dua orang anak murid saya untuk membantu saya melalui aktiviti ini. Oh, siapakah mereka? Cikgu AA. Okay. Yang akan bersama dengan kita hari ini, saya bawa bersama anak murid saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persilapan 3, iaitu kita ada Haris Fahim dan juga Muiz Naufal. Itu dia, kita ada adik Naufal dan juga Haris. Kita pergi sana boleh cikgu? Boleh, tidak Mari ada kita masalah. pergi ke sana cikgu. Ini dia anak murid cikgu AA. Cikgu jangan blok kamera saya. Okey. Jadi lambai sikit dekat kamera, lambai sikit. Inilah murid-murid yang bersama dengan kita cikgu AA kan. Betul. Okey. Jadi macam tadi cikgu ada mengatakan kita nak buat aktiviti. Betul. Jadi apa aktiviti tersebut tu cikgu? Okey, memandangkan kita di dunia ini terdapat pelbagai negara, banyak sangat negara, ratusan negara sebenarnya. Jadi saya akan kecilkan skop-skop negara ini kepada beberapa benua ataupun kumpulan ataupun kelompok. Jadi untuk memulakan segmen ini, saya kecilkan, saya pergi kepada kumpulan yang paling kecil dan paling dekat dengan kita, iaitu kumpulan ASEAN. Oh, okey. Ataupun negara-negara di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Okey, untuk di Asia Tenggara kita ada 10 negara keseluruhannya dan ke-10 negara di Asia Tenggara ini mempunyai mata wangnya yang tersendiri. Oh, okey. Jadi sebelum kita nak mulakan aktiviti ni, nak kena bayar dulu ke apa? Tak payah bayar. Oh, tak payah bayar. Aktiviti Saya simpan duit saya semua lah. percuma, simpan. Oh, okey, saya simpan duit saya ni. Okey, jadi cikgu boleh teruskan aktiviti kita. Okey, jadi di tangan anak-anak murid saya sebenarnya ada nilai mata wang yang telah pun saya sediakan. Dan saya akan minta anak-anak murid saya untuk memadankan mata wang yang dipegang oleh mereka dengan negara-negara yang terletak di yang telah pun dilabelkan di atas peta ini sebenarnya. Ya, yang mana kalau kita dapat lihat cikgu AA kan, kita ada negara Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Kamboja. Kita ada Philippines, Brunei dan juga Indonesia. Tapi jangan risau Akmal ya, jangan risau. Walaupun saya bawa bersama anak murid saya hari ini, tapi saya tetap akan tinggalkan juga untuk Akmal lah. Saya tetap akan tinggalkan persoalan itu untuk Akmal. Baik, jadi jom cikgu, boleh kita teruskan? Boleh, okey. Okey, kita boleh mulakan dengan Muiz. Muiz boleh tunjukkan mata wang apa yang berada di tangan Muiz sekarang. Okey, kita ada mata wang rupiah. Okey, sekarang Muiz, saya cikgu nak awak padankan mata wang rupiah dengan negaranya. Ini kalau salah ni, nampak cikgu kat sebelah saya ni. Cikgu tak garang, jangan risau. Cikgu tak garang, cikgu tegas sahaja. Okey, baik. Rupiah merupakan mata wang bagi negara Indonesia. Betul ke? Betul cikgu. Akmal pernah sampai ke Indonesia? Baru je pulang. Baru je pulang dari Indonesia. Okey. Rupiah merupakan mata wang bagi negara Indonesia. Betul. Okey. Jadi seterusnya Fahim. Okey. Fahim boleh tunjukkan? Okey, dolar. Okey, Fahim, negara manakah dalam Asia Tenggara ini menggunakan mata wang dolar? Fahim boleh lekatkan di situ. Okey. Baiknya budak ni dia tunjuk cikgu. Itulah, alhamdulillah. Okey, negara mana? Singapura. Singapura menggunakan mata wang dolar sebenarnya. Dolar. Okey, seterusnya. Muiz. Apa tu? Ringgit. Tadi saya cakapkan dekat Akmal kan, ada negara lain yang menggunakan ringgit kan. Jadi kita mungkin boleh lihat di sinilah. Oh. Okey. Muiz Silakan. boleh padankan? Mana satu Muiz? Oh, nasib baik betul. Okey, ringgit. Seterusnya Fahim. Okey, seterusnya. Ringgit datang juga? lagi. Oh, dekat mana cikgu? Negara manakah dalam Asia Tenggara menggunakan mata wang yang sama dengan Malaysia, itu ringgit?
Okey. Okey. Itu dia. Brunei. Brunei Darussalam. Okey, kalau di Malaysia kita gunakan ringgit Malaysia, tetapi di Brunei namanya adalah ringgit Brunei. Ringgit Brunei. Dan kebiasaannya kalau kita pergi melancong ke Brunei, orang seringkali mengatakan bahawa mata wang Brunei adalah dolar. Betul tak? Betul. Tetapi sebenarnya mata wang yang tercatat pada kertas ataupun pada wang kertas di Brunei adalah ringgit Brunei. Bukan dolar Brunei sebenarnya. Macam mana saya tak tahu? Orang rumah saya orang Brunei. Tapi saya tak tahu, cikgu. Okey, tak apa. Balik nanti tanya semula. Ya. Okey, tapi sekarang saya nak uji Akmal. Boleh bagi cikgu satu? Ya. Ini datangnya, Akmal kata tadi IQ dia mungkin rendah tetapi EQ dia tinggi. Jadi mari kita lihat kecerdasan EQ Akmal pada hari ini. Terima kasih, cikgu. Akmal. Kerana memberitahu IQ saya rendah, ya. Okey, ini Kiat, cikgu. Ya, Kiat. Kiat ni saya baru je pulang kemarin, cikgu. Okey, nampaknya Akmal travel luar negara hari-hari ya. Ya, ya, cikgu. Okey, silakan Cikgu suka Akmal. bocorkan rahsia saya, ya. Ini Myanmar, cikgu. Okey, sila letakkan. Di mana Myanmar? Okey, dekat sini, cikgu. Kiat Myanmar. Lihat betul-betul. Negara Myanmar menggunakan mata wang KYAT. Kiat. Okey, betul ya? Betul, saya pasti. Okey, sebab apa? Sebab kat situ dah ada jawapan bocor sebenarnya. Cikgu lagi sekali memberitahu jawapan yang bocor kepada saya, ya. Okey, seterusnya Fahim. Okey, mungkin Fahim boleh kongsikan mata wang yang seterusnya. Okey, Okey, baik. Sekarang ni tengah tular ya, baik ni sebenarnya. Betul. Ramai sangat warga negara kita yang berkunjung ke sana. Betul. Okey, Fahim boleh kongsikan kepada cikgu dan juga kawan-kawan di rumah. Okey. Bat adalah mata wang bagi negara Thailand. Ya, Sawadee, Sampai di mai. negara-negara yang berjiran dengan negara kita sebenarnya. Betul. Jiran paling hampir lah kalau dia ikutkan selepas Singapura. Naik kereta pun boleh sampai. Betul. Baik, Muiz. seterusnya. Mata wang. Apa tu? Keep. Keep kat Ini mana? saya nak cikgu? tanya Abang Akmal dulu. Tapi awak akan letak kemudian. Akmal rasa KIP ini adalah mata wang bagi negara mana Akmal? Ada pilihan ADC ke, cikgu? Tak ada. Tak ada Saya juga. buka kepada Akmal untuk menjawab. Bagi negara-negara yang tinggal, kita ada Vietnam, Laos, Cambodia dan juga Filipina. Saya perlukan pertolongan daripada telinga saya. Dekat mana? Okey. Tak tahu juga. Diorang pun tak tahu juga. Okey, kita gunakan talian hayat yang berada di studio. Okey, jawapannya adalah apa dia, Naufal? Laos. Okey. KIP adalah mata wang bagi negara Laos sebenarnya. Okey, baik, dan seterusnya. Yang ke-8, Farid. Dong, ini saya tahu. Vietnam. Okey, betul tak Fahim? Fahim boleh letak dulu. Okey, okey, kita letak dekat sini. Betul, cikgu. Okey, betul. Vietnam Ya, dong. betul. Okey, tadi saya cakap saya akan tinggalkan juga untuk Akmal, betul? Betul. Tapi saya tak nak Akmal lekatkan. Saya cuma nak Akmal bagi tahu saya dan juga anak-anak murid yang berada di rumah apa mata wang bagi negara Filipina ke? Kemboja. Kalau saya pilih Filipina tak boleh? Saya cikgu. Oh. Jadi Akmal ikutkan saya. Betul juga, cikgu. Okey, kalau Kemboja ini saya minta maaf, saya kurang pasti mengenai mata wang bagi negara Kemboja ini. Sebenarnya apa, cikgu? Mungkin cikgu boleh tolong saya. Kemboja. Okay. Mata wang bagi negara Kemboja sebenarnya sebutan dia lebih kurang dengan mata wang bagi negara Arab sebenarnya. Oh, iaitu Kemboja menggunakan riel sebagai mata wangnya. Riel. Riel. R-I-E-L. Riel Kemboja. R-I-E-L. Ya, betul. Riel. Okey, jadi saya tampalkan. Okey, bayangkan Dan memandangkan Akmal Ya. betul-betul excited nak Filipina tadi. Okay, sekarang saya rasa dan saya pastilah Akmal ni betul-betul fasih tentang negara Filipina. Ya. Sebab dia cakap dia baru turun kapal terbang balik dari Filipina tadi. Ya. Apakah mata wang bagi negara Filipina, Akmal? Ini dia pengaku sayur. Mabuhay mahal kita. Peso, father. Peso. Selamat. Selamat po. Okey, ya. Dan Filipina menggunakan mata wang peso sebagai mata wang mereka. Ya, baiklah Cikgu. Terima kasih banyak kerana telah menunjukkan mata wang di negara-negara ASEAN ini dan kami ingin pergi membuat tempahan ke negara Filipina. Kepada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Kelab dan Persatuan. Cikgu, nak berapa hari Cikgu Filipina?
Nak pergi mana tu? Kita dah kembali lagi lah dalam Kelab dan Persatuan di Didik TV KPM bersama dengan saya, Akmal Nazri, dan juga ini dia, Cikgu Pakar Mata Wang, iaitu Cikgu baik Cikgu, kita dah tahu dah mengenai mata wang bagi negara-negara ASEAN. Yang ini kita nak pergi ke atas sedikit, iaitu mata wang negara-negara Asia. Betul lah. Silakan Cikgu. Sebab tadi kita dah pergi kepada anak dia kan. ASEAN, sekarang kita pergi kepada ibu dia pula lah. Iaitu Asia. Asia. Dan untuk negara ASEAN ni sendiri sebenarnya terdapat banyak negeri. Cuma hari ini saya tak naklah kongsi semua. Sebab kalau saya kongsikan semua, mungkin sampai berepisod-episod tak habis. Jadi hari ini saya tak nak banyak pun, Akmal. Saya nak kongsikan 8 sahaja. Tapi yang 8 negara-negara di Asia ni adalah negara-negara yang ada negara-negara yang dikenali, yang famous, yang well known, tetapi ada juga negara-negara yang orang kenal tetapi tidak dikenali mata wangnya. Okey, baik Cikgu. Jadi kita pergi dulu ke negara Asia yang pertama, boleh? Negara Asia yang pertama, Akmal. Okey, kita naik kapal terbang dulu. Okey, dah landing. Okey, dah landing dan kita sekarang berada di Kampung Akmal. Ya, annyeonghaseyo. Ini dia, kampung orang rumah saya, Cikgu. Dah bertukar. Tadi Brunei. Korea Selatan. Ini ramai remaja-remaja teringin nak pergi ke sana, Cikgu, kan? Ya, betul. Penangan daripada drama-dramanya dan juga muzik-muziknya. Betul. Okey. Ni, dan Korea juga Selatan. reality show. Betul. Okey, dan sekarang Korea Selatan, Akmal. Sebab Akmal kata kampung orang rumah Akmal kan. Jadi biasa kalau balik kampung jumpa mertua, apa mata wang yang digunakan di kampung orang rumah tu? Diorang akan menggunakan mata wang. Won, Cikgu. Dia nak sambung sebenarnya mata wang dan won tu. Won. Okey, jadi mata wang yang digunakan oleh negara Korea Selatan adalah won sebenarnya. Okey, betul Cikgu? Betul lah, Akmal. Okey. Nanti claim reward boleh petik dekat pokok tu lah, reward berapa Akmal nak. Okey, kejap lagi saya petik Cikgu. Okey, jadi ini kita boleh pergi ke negara Asia yang seterusnya. Okey, negara Asia yang seterusnya yang sedang popular saya rasa. Negara yang Akmal nak pergi tadi? Qatar. Yes, kita ke negara yang seterusnya iaitu Qatar. Iya, ini dia negara Qatar. Tadi Akmal tanya saya, betul? Betul. Apa mata wang bagi negara Qatar? Sebab Akmal nak pergi, jadi Akmal nak tukar duit. Jadi Akmal rasa-rasa apa sebenarnya? Yang ini, Cikgu, saya rasa ramai murid-murid sebenarnya dia agak keliru dengan mata wang negara Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Kuwait, UAE dan dia punya ni lah lingkungan negara ni lah, itu. kan? Yang ini, Cikgu, saya rasa mereka menggunakan mata wang rial. Okey, rial? Yakin? Saya kunci jawapan itu, Cikgu. Okey, rial itu hampir tepat. Mata wang bagi negara Qatar adalah Qatari rial. Qatari rial. Maksudnya kalau kita nak pergi tukar duit, nak pergi negara Qatar, kan? Ya, betul. Jadi saya nak tukar duit ke Qatari rial. Sebab saya risau kalau Akmal pergi berjumpa dengan pengguru wang, Akmal cakap Akmal nak tukar duit rial. Saya takut Akmal dapat duit Saudi. Rial Saudi. Cikgu, ini saya rasa merupakan salah satu info yang cukup berguna sebenarnya. Betul. Kita sebut sama-sama Qatari rial. Okay. Jadi kalau nak pergi Qatar, tukarlah duit Qatari rial. Jangan cakap nak tukar rial saja, sebab saya risau duit negara lain yang ditukar tu nanti. Jadi bila sampai ke Qatar mungkin tak boleh digunakan. Ya, nanti kita yalah. No. Here Qatari rial. Okey, mungkin kita perlu terbang ke negara Asia yang seterusnya, Akmal. Ya, itu. Dan sekarang kita pergi ke negara matahari terbit. Ini, Cikgu. Saya teringin nak pergi setiap tahun, Cikgu. Okey. Inilah negara Jepun, Cikgu. Okey, negara Jepun. Okey, memandangkan Akmal cakap Akmal nak pergi setiap tahun, jadi Akmal perlu tahu mata wang negara Jepun. Apakah mata wang yang digunakan oleh negara Jepun? Inilah negara Jepun yang menggunakan mata wang lagi, Cikgu. Mata wang yen. Saya punya lidah Korea tu pekat. Yen. Okey. Ya, betul. Tepat sekali. Negara Jepun menggunakan mata wang yen. Okey, dan seterusnya kita balik dari Jepun, kita nak pergi borong barang.
Oh, dekat India, cikgu. Oh, bukan. Oh, dekat China, cikgu. Okey, kita tengok negara yang seterusnya, China. Okey, mata wang bagi negara China, Akmal. Ini dia, negara China yang menggunakan mata wangnya adalah ni cikgu. You want to know, right? Yuan, cikgu. Yuan. Yuan. Yeah, yuan. Sebab betul tahu. Yuan bukan yuan. Yuan or not? Yuan lah. Yuan lah. Okey, kalau tadi jangan samakan seperti mata wang negara Jepun yang kita tukar sebentar tadi. Betul. Yen, ini adalah mata wang bagi negara China adalah yuan. Yuan. So ini pun sama juga. Kadang-kadang boleh menjadi kekeliruan. Bila keliru nak pergi tukar, saya nak tukar duit yuan. Tapi sebenarnya nak pergi Jepun. Okey, sebab tu tahu. Yuan, okey, mata wang bagi negara China. Okey, seterusnya. Okey, itu negara-negara yang mudah saya bagi dekat Akmal. Sekarang ni saya nak tahu Akmal kenal ataupun tidak bendera yang seterusnya. Negara yang seterusnya. Kita terbang ke negara yang seterusnya, Akmal. Ini dia, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Timor Leste. Jawapan dia dekat belakang. Timor Leste. Negara bagi Timor Leste. Tapi sejujurnya, cikgu, saya tak tahu mereka menggunakan mata wang apa ya, cikgu? Okey, negaranya adalah Timor Leste. Okey, Timor Leste sebenarnya menggunakan dolar. USD lah. Dolar, ya, dan dia tidak menggunakan dolar negara lain. Sebaliknya Timor Leste menggunakan US dollar sebagai mata wangnya. Ya, betul. Jadi kalau nak pergi Timor Leste, tukar je duit ke USD. Betul, tidak menjadi masalah sebab Timor Leste menggunakan US dollar saja sebagai mata wang mereka. Lebih mudah sebenarnya. Betul. Sebab kita tidak perlu tukar kepada mata wang yang lain. Baik, okey. Timor Leste sudah, kita pergi negara seterusnya, cikgu. Seterusnya saya bawa ke Alhamdulillah. Ini negara yang Dai Aiman selalu kunjungi. Iaitu Arab Saudi lah. Arab Saudi lah. Ya, kesian Messi. Masukkan bola pula. Arab Saudi. Dan di Arab Saudi, apakah mata wang yang digunakan oleh penduduk-penduduk ataupun pengunjung yang ingin berkunjung ke negara Arab Saudi? Saya pasti ramai ni cakap, ni mesti Riyal. Banyak orang cakap Riyal tapi bukan, cikgu. Okey. Dia pakai sistem butter, cikgu, saya rasa. Nampaknya saya terpaksa kembali ke zaman prasejarah ya untuk menggunakan sistem butter. Dirham ke, cikgu? Bukan. Mereka menggunakan mata wang Riyal. Saudi Riyal bagi mereka. Ini Saudi yang saya cakap tadi tu, kalau nak pergi ke Qatar, tukarlah Qatari Riyal. Jangan tukar Riyal sahaja. Sebab apa? Sebab Riyal ini digunakan oleh Arab Saudi. Dan tidak semua negara menerima Riyal itu sebenarnya. Betul tu, cikgu. Okey, dan mungkin yang terakhir, Akmal. Satu lagi yang terakhir adalah, ini dia, ramai orang tahu, cikgu. Penangan Bollywoodnya. India. Okey, dan India. Saya yakin Akmal bijak. Betul. Okey, silakan Akmal. Mata wang yang digunakan oleh negara India. Ini, cikgu, saya pernah berjumpa Alia Bhatt. Dia kata, Akmal, calo. Rupi, cikgu. Rupi. Okey, tepat sekali. Alhamdulillah. Itu adalah 7 negara-negara Asia yang saya kongsikan pada hari ini. Yang mana setiap negara mempunyai mata wang yang tersendiri kecuali Timor Leste sebentar tadi. Betul. Ada di Timor Leste kita gunakan US dollar, dan US dollar ni sebenarnya digunakan hampir diterima hampir di semua negara sebenarnya. Baik. Itu dia mata wang bagi negara-negara Asia. Cikgu, saya nak pergi Eurotrip, cikgu, bulan depan. Tapi saya tak tahu nak tukar mata wang apa dia, yang mana satu ni, cikgu. Negara mana Akmal nak pergi tu? Rahsia. Nak tahu negara mana selepas ini? Kita akan kembali lagi dalam Kelab dan Persatuan hanya di Didik TV KPM. Tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan di Didik TV KPM, yang mana sekarang ini kita berada di dalam Kelab Kewangan, Cikgu AA. Negara Asia kita dah pergi, negara ASEAN pun sudah pergi. Ni, kita nak pergi ke belah-belah Eropah, belah-belah mana lagi? Afrika, Amerika Selatan. Ni 3 benua ni, betul, Cikgu AA? Betul. Jom kita. Dan sebenarnya kita ada lagi satu benua sebenarnya. Kita ada Amerika Utara. Oh ya. Cuma hari ini saya nak fokuskan kepada 3 benua ini saja. Itu antara
benua-benua besar lah di dunia. Jadi sekarang apa yang saya nak Akmal buat hari ini dan pada waktu ini adalah di sini saya dah sediakan bendera dan juga nama negara dan mata wang yang digunakan untuk negara-negara mengikut benua itu. Jadi kita nak uji IQ Akmal di sini. Lagi sekali. Lagi sekali. Sebab Akmal cakap di awal-awal tadi IQ dia mungkin rendah. Jadi hari ini saya akan cuba tingkatkan IQ Akmal dengan risau. Okey. Kita pergi kepada negara yang pertama dulu Akmal. Akmal boleh buat pilihan dan Akmal boleh lekatkan mengikut benua yang Akmal rasakan tepat. Okey, kita pergi ke Eropah dulu cikgu. Saya tak pasti negara mana yang Akmal akan. Saya nak pergi ke negara Sepanyol dulu, cikgu. Spanyol. Okey, mungkin Akmal boleh seru bendera Spanyol. Okey, negara yang pertama saya memilih adalah negara Sepanyol. Spanyol. Jadi Spanyol terletak di benua Eropah. Saya letak di sini boleh, cikgu? Okey, boleh. Dan Spanyol menggunakan mata wang Euro. Okey, tepat sekali. Okey, saya tampal di bawahnya. Putri tak buka lagi yang ni. Okey. Baik, saya tampal di bawah macam ni boleh ke, cikgu? Boleh, tidak ada masalah. Selagi difahami, tidak menjadi masalah. Okey, negara yang seterusnya di benua Eropah, Akmal. Okey, kalau Eropah ni kita ada Perancis. Antara gergasi besar. Okey, silakan Akmal. Perancis. Kalau Perancis inilah negara dia. Ada biru, putih dan juga merah. Okey, Perancis menggunakan mata wang Euro juga, cikgu. Euro juga. Antara mata wang yang diterima pakai di pelbagai negara sebenarnya. Betul. Euro, pound, US dollar. Ini adalah antara mata wang yang terkenal di dunia lah dan juga agak tinggi. Betul. Nilainya. Yap. Okey, seterusnya mungkin negara ketiga Akmal boleh kongsikan bagi benua Eropah. Saya memilih daripada Perancis, kita boleh naik speed train, cikgu, pergi ke United Kingdom. Okey, United Kingdom di mana United Kingdom menggunakan antara mata wang terbesar dunia dan tertinggi. Tertinggi sebenarnya. Betul. Iaitu Pound sterling. Okey, ini dia, cikgu. Dan Akmal, saya sebenarnya suka untuk berkongsi berkaitan dengan Jerman. Jerman, cikgu? Jerman, mungkin Akmal boleh kongsikan negara Jerman dan mata wang yang digunakan oleh negara Jerman. Kalau Jerman, cikgu, dia pakai euro jugalah. Yakin? Yakin, cikgu. Okey, sebenarnya Jerman tidak menggunakan euro. Mereka menggunakan mata wang Jerman menggunakan mata wang German Deutschmark ataupun DEM. Jadi kalau kita nak pergi ke penukaran mata wang ni, kita cakap saya nak pergi Jerman, iaitu German DEM. German DEM. Yes, German DEM sebenarnya. Tapi macam saya cakap tadi, euro sebenarnya diterima pakai di negara-negara lain juga. Jadi tidak menjadi masalah sekiranya kita membuat pertukaran ke antara mata wang yang diterima pakai di hampir di seluruh dunia. Seperti euro, pound sterling dan juga US dollar. Kenapa? Sebab kalau kita bawa ringgit Malaysia mungkin tidak diterima untuk ditukar di sesebuah negara ini. Betul, saya pernah dengar juga. Okey, tapi kalau kita bawakan antara mata wang utama dunia ni sebenarnya, mata wang ini sebenarnya boleh ditukarkan dan juga kadang-kadang boleh diterima dalam transaksi jualan di negara-negara tertentu. Okey, kita pergi ke benua yang seterusnya, Akmal. Amerika Selatan. Amerika Selatan, cikgu. Negara yang saya teringin nak pergi iaitu ni, cikgu, Brazil. Okay. Di manakah Brazil? Di sini. Situ Brazil. Okey, Brazil, cikgu. Dan Brazil menggunakan mata wang? Brazil dia guna mata wang real. Okey. Mungkin Akmal boleh kongsikan? Ini, cikgu, dia pakai ejaannya real tapi kebiasaannya disebut sebagai Brazil Real. Brazil Real. Ya, real sebenarnya. Reals. Saya juga kurang pasti bagaimana sebutannya, tetapi selagi kita nak tukar, kita cakap itu mata wangnya, mungkin itulah mata wang yang diterima di negaranya. Betul tu, cikgu. Ataupun kalau kita kurang pasti, kita tukar kepada mata wang yang diterima pakai di seluruh dunia. Euro lah. Okey, negara seterusnya, Akmal. Ke mana lagi Akmal nak pergi? Di benua Amerika. Kalau ada Neymar, mesti ada Messi. Okey, Messi dari negara Argentina. Saya tahu pasti ni, cikgu. Okey, dan Argentina menggunakan mata wang? Peso, cikgu? Ya, peso.
Oh, baru saya tahu cikgu. Jadi nak pergi Filipin boleh guna mata wang yang sama lah. Oh, boleh juga. Oh. Tapi tidak macam saya cakap tadi lah, dia menggunakan Argentina peso. Okey, kita terbang ke Afrika sebentar, Akmal. Kita terbang ke Afrika. Dalam banyak-banyak negara di benua Afrika, mana negara yang paling Akmal nak pergi? Saya nak pergi Kenya sebenarnya, cikgu. Kenya, okey. Kenya, silakan. Okey, kalau Kenya, ini dia. Negara Kenya. Okey, kita pergi ke Afrika, betul cikgu kan? Afrika, betul. Kita pergi ke Afrika, inilah. Dan apakah mata wang yang digunakan di negara Kenya? Oh, apa yang tertulis jawapan di sini adalah Kenya shilling. Yes. Ya, betul. Tepat sekali. Kenya shilling ataupun cash. Namanya saja shilling tetapi bentuk wangnya tidaklah dalam bentuk shilling sebenarnya. Oh. Okey, dan negara seterusnya? Saya nak pergi ke Senegal lah, cikgu. Senegal. Ya. Okey. Di manakah Senegal? Di mana di sini cikgu, dia bergerak, nampak dia bergerak. Deg. Okey. Akmal naik kuda pergi Senegal. Unicorn, cikgu. Okey, Senegal menggunakan mata wang West African CFA franc. Yes, CFA franc. Oh. West African CFA franc. Okey, ini dia Okey, dan ini adalah salah satu negara yang kebiasaannya orang beranggapan bahawa negara ini terletak di benua Asia, sebaliknya negara ini terletak di benua Afrika. Mesir. Mesir. Oh, okey. Mesir, cikgu Ya. Ini dia. Okey, Egypt, cikgu, Egypt. Ya, Egypt. Mo Salah. Ini dia. Dan Mesir menggunakan mata wang? Mata wang kalau Mesir, Egyptian pound. Ya, betul. Okey, cikgu, dia sama ke dengan yang pound sterling tu, cikgu? Tidak. Oh, dia lain lah. Ya, lain. Mata wangnya namanya mungkin sama dan atas faktor itu saya cakap tadi, kalau kita nak ke negara sesuatu negara itu, kita perlu buat pertukaran yang jelas dengan pengguru wang sebenarnya. Kenapa? Sebab kalau kita tersalah menukar wang ke dalam mata wang yang tidak sepatutnya, jadi kita bawa mata wang asing ke negara asing sebenarnya. Nak pergi ke negara A tetapi buat pertukaran mata wang di mata wang negara B. Yang menggunakan mungkin nama mata wangnya hampir sama. Macam ringgit Malaysia dan ringgit Brunei. Nak berkunjung ke Brunei tetapi buat pertukaran ringgit Malaysia. Tak boleh lah. Tak boleh sebenarnya. Jadi terus saya cakap, kita gunakan mata wang yang betul. Kita buat transaksi yang betul menggunakan mata wang yang betul. Jadi penting untuk kita tahu kenapa, Akmal? Supaya kita buat pertukaran yang betul dan kita berbelanja dengan betul di negara yang betul. Betul. Sebab itulah ilmu itu cukup penting, cikgu. Betul, supaya Akmal. kita tidak tersilap membuat keputusan. Baik, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Lepas ni katanya ada satu aktiviti lompat-melompat. Tak tahu apa yang lompat-melompat tu. Semuanya selepas ini dalam Kelab dan Persatuan. Baik, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya, Akmal Nazir dan juga Cikgu AA. Cikgu, saya rasa hari ini bukan hari kita ambil repokat anak-anak. Bukan. Ni kenapa datang awal ni? Okey, Cikgu. Sebenarnya kali ini kita nak buat apa, Cikgu? Tadi saya cakap kita akan lompat-lompat. Betul ke? Tak betul. Tak betul? Tak betul. Kalau kita tak melompat. Tapi Ah. sebabnya hari ini kita dah travel dari satu negara ke negara yang lain, Akmal. Jadi kita nak terbang hari ini. Ya, menggunakan apa, Cikgu? Menggunakan layang-layang. Layang-layang ajaib kita pada hari ini, iaitu layang-layang mata wang yang akan kita buat bersama-sama dengan dua hulu balang yang saya import dari sekolah saya hari ini. Yang mana kita ada Hang Muiz dan juga Hang Fahim. Dan kita ada juga Hang Pimana. Mana, Cikgu? Saya lah Hang Pimana itu. Okey. Jadi untuk siapkan layang-layang ni, terdapat beberapa bahan lah yang perlu kita gunakan, iaitu kita ada lidi, Akmal. Okey, kita ada lidi. Kita gunakan lidi. Kemudian kita perlukan gam. Betul. Pita pelekat. Gunting. Yang nak digunakan perlu ada pengawasan daripada orang yang lebih dewasa. Betul. Dan seterusnya kita ada tali, Akmal. Betul, dan betul. kita ada kertas warna. Kita ada warna hijau, biru, merah, kuning dan juga hitam. Okey. Okey. Dan Akmal, sebenarnya saya ni kehidupan saya suka memudahkan orang.
Maksud cikgu? Sebab tu saya dah siapkan rangka untuk kita hari ini. Alhamdulillah. Ini yang dikatakan cikgu sharing is caring. Betul. Ya. Dan ini adalah rangka kepada layang-layang sebenarnya. Yang mana rangka ini hanya boleh disiapkan menggunakan lidi dan juga tali. Okey, Ya. jadi bila dah dapat rangka begini, Betul. maka kita teruskanlah dengan sesi membuat layang-layang. Okey. Dan hari ini kita nak lawanlah Akmal. Macam mana tu? Akmal dan Akmal akan Okey. bergabung bersama dengan dua anak saya hari ini. Aha. Okey, Akmal bersama dengan Muiz, saya Okey. akan bersama dengan Fahim. Aha. Kita siapkan layang-layang mata wang. Yang mana di hadapan ini saya dah siapkan juga sampul. Di dalam sampul ini terdapat bendera-bendera negara dan juga mata wang, nama mata wang yang terdapat di dalam sampul ini. Okey. Jadi bergantung kepada kreativiti Akmal dan Muiz, saya akan bergabung dengan Fahim. Jadi kita tengok benua mana yang paling menonjol selepas ini. Mari kita, cikgu. Boleh, cikgu? Boleh, tidak ada Okey. masalah. Kita mulakan sekarang, Akmal. Okey, jadi awak kumpulan dengan saya, Fahim dengan cikgu Okey, jadi sambil-sambil kita buat ni, buat awak buat je. Okey, Fahim boleh Awak pilih buat je, Fahim awak nak buat kali je. apa. Okey, jadi okey, macam biasalah bila kita dah siap rangka layang-layang ini, proses seterusnya adalah kita memilih kertas warna kan. Betul. Dan kita pulang kepada kreativiti murid-murid nak warna biru ke hijau, merah sebagainya. Okey, Fahim. Yang penting pastikan Bentang, kan? ada rupa layang-layang tu. Okey. Cikgu, nak tanya juga kan sambil-sambil kita buat ni Betul. kan. Aktiviti ini juga diterapkan di sekolah-sekolah juga ke cikgu untuk Betul. bagi kelab kewangan? Dia bergantung kepada kelab itu sendirilah, sama ada Aha. kelab itu nak buat aktiviti ini. Ini hanya cadangan-cadangan aktiviti yang boleh kita lakukan sebenarnya. Sebab kalau asyik masuk, cakap pasal duit, cakap pasal wang, cakap pasal duit, cakap pasal wang, Ya. mungkin murid-murid kita akan sedikit bosan. Aha. Jadi kita perlu rancang antara aktiviti-aktiviti yang kita boleh laksanakan dan aktiviti-aktiviti yang melibatkan pergerakan sebenarnya. Sebab murid kita ni kan pelbagai latar belakang. Kita ada murid yang kinestetik, kita ada murid Betul. yang audio, kita ada murid yang visual dan Betul. sebagainya. Aha. Jadi ini adalah salah satu aktiviti yang saya boleh kongsikan untuk cikgu-cikgu di luar sana lah yang mungkin boleh gunakan juga sebenarnya. Ya, okey. Sekiranya Hang Fahim nak menggunakan pita pelekat ini, boleh minta dekat saya Okey, cikgu, mungkin cikgu boleh beritahu jugalah kan. Selain daripada aktiviti membuat layang-layang mata wang ni kan, Ya. apa lagi antara aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan, yang mana saya rasa ini juga boleh memberikan satu idea kepada guru-guru di luar sana kan? Banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan. Kebanyakan aktiviti yang kita lakukan kebiasaannya melibatkan dengan aktiviti-aktiviti celik kewangan lah. Di mana kita berkongsi tentang institusi-institusi yang terlibat dengan celik kewangan. Dan selain daripada itu, kita juga boleh adakan lawatan sambil belajar sebenarnya, Akmal. Oh, ke mana tu cikgu? Ke mana lagi? Kita ada beberapa galeri yang boleh kita lawati sebenarnya yang melibatkan kewangan di negara kita. Aha. Kita ada galeri Bank Negara contohnya yang terdapat yang ada pada galeri dan juga galeri seni lah. Galeri seni dan Muzium Bank Negara. Dan di dalam ini sebenarnya banyak sangat aktiviti. Betul cikgu. Ini dia. Sambil mereka membuat layang-layang mata wang juga kan. Cikgu, saya nak tanya soalan yang saya rasa ramai murid-murid juga nak tahulah kan. Kalau saya masuk kelab kewangan, ini mesti belajar pasal duit je. Betul ke cikgu stigma itu? Tidak sebenarnya. Memang namanya adalah kelab kewangan. Tetapi macam saya cakap tadi, macam saya kongsikan di awal siaran kita tadi, Akmal, kelab kewangan ini fokusnya adalah untuk melestarikan pendidikan celik kewangan Celik sebenarnya. kewangan. Bukan celik-celik belanja, celik-celik guna duit. Betul cikgu. Sebab kita nak guna duit, kita nak berbelanja, kita ada etika-etika ataupun cara-cara dan juga wajaran-wajaran bagaimana cara untuk kita gunakan duit, belanjakan duit secara berhemat sebenarnya. Ya, cikgu sebut pasal berbelanja dengan berhemat ni cikgu. Cikgu ada tak satu tips yang macam mana murid-murid kita di bangku sekolah lagi kan untuk mengamalkan orang kata amalan yang mulia itu, iaitu jimat cermat tu cikgu. Cikgu ada kongsikan tips tak untuk adik-adik? Boleh tak? Okey, kebiasaannya kalau untuk berbelanja dengan berhemat ini, kita perlu yang pertamanya adalah kenal pasti antara keperluan dan juga kehendak, Akmal. Itu murid-murid tak tahu tu. Kita kena kenal pastilah mana satu keperluan, mana satu kehendak. Sebab apa, Akmal? Sebab kebiasaannya kehendak ini mengatasi keperluan. Ya. Betul cikgu. Jadi murid-murid kita kebiasaannya dia
berbelanja mengikut kehendak. Jadi atas faktor itulah beberapa institusi kewangan dan juga Kementerian Pendidikan sendiri mengambil inisiatif untuk memperkenalkan elemen celik kewangan ini sebenarnya. Selain daripada melalui mata pelajaran di sekolah iaitu dalam elemen kurikulum, kita juga terapkan pendidikan celik kewangan ini melalui aktiviti co-kurikulum seperti persatuan ataupun kelab kewangan yang sedang kita jalankan sekarang ini. Okey, kalau kita dapat lihat dekat sini kan sambil kita bercakap mengenai kelab kewangan ni, nampak cikgu? Saya punya protegi ni cikgu. Dah siap. Belum siap lagi. Tapi separuh siap. Inilah rupa layang-layang kami berdua yang saya buat sendiri. Okey. Dan juga tampak. Cikgu, yang dah siap ni ada tak? Mungkin kita nak tunjuk macam mana gambaran dia nanti macam mana. Okey. Ini antara yang dah disiapkan sebenarnya. Layang-layang yang dah pun saya siapkan bersama dengan anak murid saya di sekolah sebenarnya. Okey, jadi ini adalah layang-layang mata wang ASEAN, Akmal. Oh, okey, cikgu tunjukkan. Layang-layang mata wang ASEAN yang mana di sini terdapat 10 negara, 10 bendera lah mewakili 10 negara ASEAN dan juga nilai mata wang yang digunakan di negara-negara ASEAN tersebut. Jadi anak-anak murid saya dan juga Akmal nampaknya sedang bertungkus lumus ya sekarang ni. Betul, cikgu. Akmal terlalu nampak bertungkus lumus tu. Ya, cikgu. Okey. Tapi betul cikgu, apabila kita melakukan satu aktiviti seperti ini kan secara tidak langsung juga apa orang kata daya kreativiti juga semakin berkembang kan. Kita boleh tampal bendera-bendera ini di layang-layang supaya sampai ke besar nanti cikgu. Ingat. Bila dia negara Brazil. Saya tahu mereka menggunakan mata wang apa sebab waktu sekolah saya dah belajar dah. Ya, betul. Nampak tak adalah jadi macam seorang host tu cikgu ya. Satu negara apa pun dia tak tahu cikgu. Cikgu tengah bercakap dia tutup mata, dia pejam mata. Gurau. Okey, baik. Sambil-sambil kita sebenarnya nak siap. Okey, dan saya pasti murid-murid semua nak tahu macam mana hasil dia. Yang tadi Cikgu AA dah tunjuk dah. Itu hasil tangan daripada cikgu sendiri. Ini hasil tangan daripada saya sendiri. Maksud saya kami berdua. Okey dah. Okey, inilah prosesnya lagi. Oh, tak. Ini lagi 80% dah nak siap. Yang mana tinggal untuk tampal. Jadi siap. Betul cikgu? Betul, Akmal. Bagaimana kumpulan sana cikgu? Oh, dah 90% Akmal. 90% ya? Ya. Boleh Hang Fahim boleh angkat sikit Hang Fahim punya layang-layang. Okey, Fahim mungkin boleh kongsikan. Okey. Ini adalah layang-layang bagi benua Benua apa tu? Fahim? Benua Asia. Jadi kita letaklah Fahim mata wang benua Asia. Betul. Yang mana kalau kita tengok layang-layang Hang Fahim ni kan, daripada 10 km dah nampak dah warna merah tu. Wah, merah ni layang-layang dia. Lepas tu kita tampal lah. Nak ingat lagi kita tampal apa mata wang bagi negara-negara Asia tu. Baik. Sebenarnya. Sambil mereka menyiapkan layang-layang ini cikgu, saya pasti cikgu ingin berikan satu rumusan yang cukup padat kepada murid-murid yang sedang menyaksikan Kelab dan Persatuan ini. Silakan cikgu AA. Okey, secara keseluruhannya, secara rumusannya hari ini kita telah pun belajar ataupun saya telah kongsikan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan dalam kelab kewangan, iaitu hari ini saya kongsikan berkaitan dengan mata wang Malaysia dan juga mata wang dunia. Yang mana kita dah pun kenal pasti mata wang Malaysia dan mata wang di negara-negara sekitar yang ada. Kenapa dan apa kepentingan untuk kita mengenal pasti mata wang ini adalah kerana negara kita sekarang ni kita dah boleh travel sebenarnya. Jadi kita tak naklah bila kita ke sesuatu negara kita tersilap tukar mata wangnya. Jadi bila dah dapat mata wang yang betul, kita pun dapatlah pergi ke negara yang betul dan berbelanja menggunakan rate yang betul sebenarnya. Ini adalah kepentingan kita mengetahui nilai mata wang sesuatu negara sebenarnya, Akmal. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu AA dan kita pun dah tahu dah siapakah layang-layang yang paling cantik sebab dekat layang warna hijau ni dah ada nombor 1. Ini dah nombor 1. Nombor 1 Dan kita juga telah
berikan ganjaran kepada murid-murid kita, cikgu. Tadi Betul. sambil cikgu memberikan rumusan, saya telah memberikan juga ganjaran terhadap Fahim dan juga Muiz kita. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda semua yang telah menyaksikan Kelab dan Persatuan. Diharapkan anda dapatlah sedikit orang kata ilmu Betul. mengenai kelab kewangan ini. Baiklah, banyak lagi cikgu yang akan kongsikan mengenai kelab kewangan, tapi insyaAllah episod seterusnya. Okey, kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Ingat, bijak berbelanja. Bye-bye. Bye.